Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Okey, seperti biasa, sebelum saya mulakan ulasan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Dan jangan lupa untuk tekan simbol loceng agar anda tidak akan ketinggalan info-info terbaru daripada channel saya ini. Okey, untuk hari ini saya memilih membuat ulasan tentang novel hasil terbitan Suara Hati Publication bertajuk Bukan Yang Terbaik, hasil tulisan Dia Dila. Okey, novel ini dia mempunyai ketebalan yang boleh tahan juga dengan harga dia yang berpatutan, iaitu Semenanjung Malaysia RM27 dan Sabah Sarawak RM30. Okey, novel Bukan Yang Terbaik ini dia mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Irdina Sofia, merupakan seorang supermodel yang terkenal dan disayangi ramai. Dan dia ini tidak tahu kenapa Megat Airil Iskandar ini tidak pernah suka dengan dia. Kemarahan dan kebencian telah mengheret Irdina Sofia masuk ke dalam kehidupan Megat Airil Iskandar. Jadi Irdina ini pada mulanya dia tidak tahu kenapa Megat Airil itu tidak suka dengan dia. Ada satu ketika Irdina ditawarkan untuk menjadi model kosmetik di syarikat Megat Airil oleh orang lain yang sama-sama mengendalikan syarikat Megat Airil itu. Tapi selepas mengetahui yang model itu adalah Irdina Sofia, nama dia digugurkan begitu sahaja. Jadi Irdina Sofia ini dia mula menjejaki, mencari dan hendak berjumpa dengan Megat Airil. Dia mau bertanya sendiri kenapa dia dibenci tiba-tiba tanpa tahu pun apa sebab, apa masalah Megat Airil itu sebenarnya. Jadi setelah dia mengetahui apa yang berlaku, setelah diterangkan oleh Megat Airil apa kesalahan dia sehingga menyebabkan dia membenci Irdina Sofia ini, membuatkan Irdina dia terkaku. Dia pun tidak tahu apa yang perlu dia buat. Dia tidak menyangka dalam kemalangan yang dia alami beberapa tahun lepas itu telah melibatkan orang lain, di mana orang lain itu ialah Ainah, iaitu adik kepada Megat Airil Iskandar. Di mana Ainah itu dia hanya terlantar, terbaring, tidak seperti dia yang sudah boleh senyum gembira, sudah boleh ke sana sini. Sedangkan Ainah yang juga mangsa dalam kemalangan itu hanya terlantar begitu sahaja, tidak kemana-mana, menyebabkan Megat Airil itu dia membenci Irdina. Jadi bila Irdina bertanya apa yang dia boleh buat untuk menghapuskan ataupun membuatkan kesalahan dia itu dimaafkan, Megat Airil menyuruh Irdina itu menjaga Ainah seumur hidup dia. Jadi demi sebuah kemaafan, Irdina Sofia ini dia sanggup masuk ke Villa Iskandar untuk menjaga Ainah. Jadi Megat Airil ini ingatkan Irdina itu dia hanya sekadar cakap, tapi bila satu ketika Irdina Sofia muncul di depan Villa Iskandar, Megat Airil tahu yang Irdina Sofia itu betul-betul tekad dengan keputusan dia demi untuk dapatkan kemaafan daripada Megat Airil. Jadi kehadiran Irdina Sofia di Villa Iskandar itu banyak mengubah kehidupan Ainah. Dari yang terlantar begitu sahaja, tidak mahu langsir dibuka, akhirnya Ainah boleh bangun, boleh tersenyum walaupun tidak mampu berjalan. Jadi kehadiran Irdina Sofia ini telah membawa banyak perubahan besar dalam hidup Ainah. Dan Megat Airil ini tetap dengan perasaan benci dia. Boleh-boleh supermodel seperti Irdina Sofia itu dia bayar gaji 10 sen saja sehari.
Tapi Erdina Sofia tidak kisah sebab dia bukan pentingkan duit ketika dia mula-mula masuk ke villa itu. Dia hanya mahukan kemaafan. Jadi dia tidak kisah pun diberikan upah 10 sen sehari. Dan berlaku satu peristiwa yang membuatkan Megat Eril ini nekat. Dia ikat Erdina Sofia ini di pokok. Dia kasih biar di situ. Tapi bila dia biarkan begitu, timbul pula rasa kesal dia. Dia kasihan dengan Erdina Sofia. Tapi itulah, kebencian tuh mengatasi segala-galanya. Dan bila Erdina melaporkan kepada Megat Eril tentang perbuatan Puan Sarah kepada Aina, Megat Eril ini tidak percaya. Dia tidak percaya yang mak saudaranya itu, yaitu Puan Sarah, hendak membunuh Aina. Jadi Erdina ini dia ambil keputusan untuk tinggalkan Villa Iskandar. Dia bawa diri, walaupun pada ketika itu sebenarnya dia sudah jatuh cinta kepada Megat Eril. Tapi Megat Eril ini dia sudah ada kekasih hati, yaitu Marlia. Jadi Erdina ini dia tinggalkan Villa Iskandar. Dia buat kehidupan dia sendiri dan dia ambil keputusan untuk meninggalkan dunia modeling dia. Jadi Shima dan Abang Farouk, yaitu orang yang terdekat dengan Erdina Sofia, menyokong penuh tindakan Erdina. Jadi Megat Eril Iskandar ini pula selepas kebenaran terbukti tentang Puan Sarah, dia usir Puan Sarah dari rumah. Lepas tu dia cuba mendapatkan kemaafan daripada Erdina Sofia. Dia melamar Erdina Sofia, tapi itulah Erdina membawa diri ke luar negara tanpa sempat dia berjumpa. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka dipertemukan semula. Jadi hasil campur tangan Aina, itu yang juga merupakan tunang kepada Dr. Daniel, itu yang kerap Erdina Sofia jumpa di Villa Iskandar. Hasil campur tangan banyak pihak, akhirnya Erdina Sofia ini dia terima lamaran Megat Eril Iskandar. Malangnya baru beberapa hari berkahwin, datang Marlia yang inginkan Megat Eril itu sebagai suami dia. Jadi berlakulah banyak peristiwa demi peristiwa dalam rumah tangga Megat Eril ini dengan Erdina Sofia. Jadi banyak cabaran yang ditempuhi, banyak pahit manis yang terpaksa ditempuhi oleh Megat Eril Iskandar, Erdina Sofia, Aina, Dr. Daniel, Shima, Abang Farouk, Marlia. Itu watak-watak yang ada dalam novel ini. Jadi bagaimana hubungan Megat Eril dengan Puan Sarah? Bagaimana hubungan dia dengan Erdina Sofia? Jadi adakah semua itu akan berjalan lancar? Adakah rumah tangga mereka akan bahagia selama-lamanya? Bagaimana dengan Aina? Adakah dia boleh berjalan seperti biasa? Tapi semua itu boleh diketahui dalam novel Bukan Yang Terbaik, hasil karya Dia Dila ini. Jadi jangan lupa dapatkan novel ini di pasaran, sebab cerita dia di pengakhiran cerita memang happy ending. Semuanya menggembirakan. Jadi jangan lupa untuk dapatkan novel ini di pasaran. Bukan Yang Terbaik, hasil karya Dia Dila dan terbitan Suara Hati Publication. Oke, itu sahaja ulasan novel untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Dan jangan lupa tekan simbol lonceng agar Anda semua tidak akan ketinggalan apa-apa info terbaru dari channel saya ini. Dan untuk sebarang komen ataupun untuk sesiapa yang mahu mendengar, mahu dapatkan ulasan mana-mana novel yang terdapat di pasaran, boleh tulis komen di bahagian bawah. Oke, insyaAllah nanti saya akan cari novel tersebut, sebab saya ada lebih kurang hampir 1000 buah koleksi novel di rumah. Jadi insyaAllah saya akan buat ulasan jika buku itu ada dalam simpanan saya. Oke, sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam
ulasan novel yang akan datang. Bye, jumpa lagi.